Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah. Saya Rafika binti Muhammad Ali dan nombor matrik C23A1278. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya berkaitan konsep dengan identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas kepada ketamadunan Melayu dan berkaitan dengan isu semasa. Oleh itu, isu semasa yang dapat saya lihat ialah pengurangan tulisan Jawi yang semakin berkurang dalam perkembangan masyarakat Melayu. Terusnya, saya akan menyatakan persoalan kajian. Yang pertama, apakah faktor-faktor utama yang menyumbang kepada penurunan penggunaan tulisan Jawi di kalangan masyarakat Melayu? Yang kedua, bagaimana peranan pendidik formal dalam menyokong atau menghalang usaha memelihara tulisan Jawi sebagai warisan budaya Melayu? Dan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran dan penggunaan terhadap tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu? Terdapat 3 objektif kajian saya. Yang pertama, mengenali faktor-faktor utama yang menyumbang kepada penurunan penggunaan tulisan Jawi di kalangan masyarakat Melayu. Yang kedua, mengkaji peranan pendidikan formal dalam menyokong atau menghalang usaha pemeliharaan tulisan Jawi. Dan yang ketiga, mengenal pasti langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran dan penguasaan terhadap tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan batasan kajian saya. Batasan kajian pengkaji hanya terbatas kepada isu penggunaan tulisan Jawi yang semakin berkurang dalam kalangan masyarakat Melayu dan berinteraksi dengan konsep identiti dan jati diri Melayu yang merupakan asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, metodologi membawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Tujuan metodologi adalah untuk memahami dengan lebih luas lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat proses kajian. Saya telah menggunakan beberapa cara. Yang pertama, rujukan perpustakaan. Bagi melengkapkan kajian ini, saya telah mencari maklumat dan data dengan menggunakan sumber rujukan daripada Kamus Dewan, edisi keempat, artikel dan Google dari internet untuk mendapatkan pelbagai maklumat yang berkaitan. Seterusnya adalah kajian lapangan. Kajian lapangan, penyelidikan lapangan atau kerja lapangan adalah proses memungkinkan memperoleh data dan realiti yang mempelajarinya tanpa memanipulasi pemboleh ubah. Dalam kajian ini, sebahagian data yang digunakan merupakan data yang diperoleh daripada kajian lapangan. Kajian lapangan yang saya gunakan adalah pemerhatian. Pemerhatian ini kaedah yang mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Dalam kajian ini, pemerhatian digunakan untuk mendapatkan maklumat tambahan dalam menyokong dapatan kajian saya. Saya akan menerangkan analisis kajian. Analisis kajian saya ada 3. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor utama yang menyumbang kepada penurunan penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat. Sejak beberapa dekad kebelakangan, penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan orang Melayu telah berkurang dengan ketara. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor penting. Yang pertama, globalisasi dan kemajuan dalam teknologi komunikasi telah mengubah cara orang berkomunikasi. Pengaruh media sosial dan status bahasa Inggeris sebagai bahasa global telah mengalih perhatian masyarakat daripada tulisan Jawi. Yang kedua, selain sistem pendidikan yang menumpukan pada pengajaran bahasa Melayu melalui tulisan Romi juga menyebabkan tulisan Jawi menjadi kurang penting. Yang ketiga, perubahan dalam sistem budaya dan identiti juga menyumbang kepada pengurangan penggunaan tulisan Jawi. Isu politik dan ekonomi juga menyumbang kepada pengurangan penggunaan tulisan Jawi. Isu-isu ini boleh termasuk dasar pendidikan yang tidak menggalakkan tulisan Jawi serta masalah ekonomi yang boleh menyebabkan kekurangan sumber untuk menyokong dan menggalakkan tulisan Jawi. Secara keseluruhannya, banyak faktor yang menyumbang kepada pengurangan penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu. Seterusnya, analisis kedua adalah mengkaji peranan pendidikan formal dan
dalam menyokong atau menghalang usaha pemeliharaan tulisan Jawi sebagai warisan budaya Melayu. Pendidikan formal adalah penting untuk menyokong atau menghalang usaha untuk mengekalkan tulisan Jawi sebagai warisan budaya Melayu. Pertama, kurikulum yang menyeluruh yang termasuk pengajaran tulisan Jawi sebagai komponen utama menunjukkan manfaat pendidikan. Kedua, kurikulum yang lengkap adalah penting untuk mempunyai guru yang berkelayakan dalam mengajar tulisan Jawi. Di samping itu, program pendidikan formal yang melibatkan aktiviti seperti pertandingan menulis dalam tulisan Jawi, kelas bacaan dalam tulisan Jawi dan program kebudayaan yang menggalakkan penulisan juga boleh membantu pelajar mengambil bahagian secara aktif dalam pemeliharaan tulisan Jawi. Walau bagaimanapun, pendidikan formal mungkin membantu mengekalkan tulisan Jawi, terdapat juga halangan yang mungkin menghalang usaha ini. Jadi, untuk memastikan tulisan Jawi kekal sebagai sebahagian daripada warisan budaya yang kaya dan berharga, pendekatan yang menyeluruh dan bersepadu diperlukan. Analisis yang ketiga pula adalah mengenal pasti langkah-langkah praktikal yang boleh diambil untuk meningkatkan kesedaran dan penguasaan terhadap tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang pertama, untuk meningkatkan kesedaran dan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu, tindakan praktikal menyeluruh dan berkesan diperlukan. Apa contoh tindakan yang diperlukan? Yang pertama adalah pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu ni penting untuk sistem pendidikan. Sebab dia untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi di semua peringkat pendidikan, program kurikulum yang menyeluruh perlu dimasukkan ke dalam sistem pendidikan formal. Selain itu, program kesedaran awam adalah penting selain daripada pendidikan formal. Di peringkat komuniti, kempen kesedaran mengenai kepentingan dan keistimewaan tulisan Jawi itu sendiri boleh dijalankan. Contohnya di kawasan perumahan, di masjid-masjid. Seterusnya, menggunakan kemudahan teknologi moden, meningkatkan kemahiran menulis Jawi. Pembelajaran tulisan Jawi yang interaktif boleh menjadi lebih mudah dengan aplikasi mudah, alih dan platform digital. Selain itu, pembangunan pusat sumber dan maklumat khusus untuk tulisan Jawi juga boleh menjadi langkah praktikal. Sumber yang berkaitan dengan tulisan Jawi seperti buku, artikel boleh didapati di pusat tersebut. Kesimpulannya, tindakan yang disebut di atas merupakan strategi yang menyeluruh untuk meningkatkan kesedaran dan penguasaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang dapat saya simpulkan daripada isu ini ialah penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan orang Melayu memerlukan pemerhatian yang serius dan tindakan segera. Ini adalah penting bahawa pelbagai pihak mesti bekerjasama untuk mengatasi pengurangan dalam penggunaan tulisan Jawi dalam masyarakat Melayu. Saya hanya boleh memastikan pemeliharaan dan kepentingan tulisan Jawi sebagai warisan budaya yang kaya dan berharga melalui tindakan yang pragmatik dan menyeluruh. Oleh itu, kita boleh mengekalkan tradisi ini untuk generasi akan datang dengan memastikan kesinambungan dan ketekunan tulisan Jawi sebagai komponen penting budaya dan identiti Melayu. Sekian, terima kasih.